Okey, jadi soalannya ialah bagaimana prisma menghasilkan imej tegak dalam binocular. Jadi apakah itu binocular? Okey, cikgu cuba typekan istilah binocular. Kalau pelajar tak tahu apa itu binocular, okey, binocular ialah macam ini. Inilah binocular. Ini ialah binocular. Tengok orang itu guna binocular. Okey, ini ialah binocular. Tetapi binocular ini juga membolehkan kita lihat benda-benda yang jauh, objek-objek yang jauh, ya, objek-objek yang jauh, ya. Jadi dia adalah hampir serupa dengan teleskop. Teleskop pula macam mana? Cuba kita lihat gambar, ada teleskop di sini kan. Ini pula ini binocular. Ini binocular. Okey. Kalau cikgu typekan teleskop pula. Okey, cikgu buka satu lagi tab, teleskop. Okey, teleskop pula macam ini rupanya. Okey, teleskop macam ini rupanya. Teleskop. Kita tengok. Okey, jadi dia juga membolehkan kita lihat objek yang jauh lah. Ya, objek yang jauh. Tetapi yang situasi yang kita hadapi sekarang ialah kalau kita banding antara teleskop dengan binocular pendek saja. Okey, pendek saja boleh pegang dengan mudah. Ya, kalau teleskop ya binocular pendek, tapi teleskop lebih panjang. Kamu tengok panjang ini. Jadi sebenarnya binocular, apakah keistimewaan binaan dalam binocular supaya dia boleh dijadikan lebih pendek saiznya? Dan yang paling penting ialah kalau kita rujuk balik kepada apa yang kita telah bincang sebelum ini. Gambar raja ini, Raja Sina bagi teleskop astronomi, Raja Sina untuk teleskop astronomi, kita dapati bahawa sinar cahaya ini datang daripada penjuru atas, tetapi bila memasuki mata manusia, dia seolah-olah datang daripada penjuru bawah. Ini menunjukkan bahawa imej yang kita lihat itu sebenarnya adalah terbalik. Imej yang dilihat oleh pemerhati itu sebenarnya adalah songsang. Okey, jadi kalau bintang ke bulan itu songsang, kita pun tak perasan. Tetapi kalau kita nak lihat benda yang lebih dekat, memang dia tak sesuai. Sebab benda itu akan kelihatan terbalik. Jadi binocular lebih sesuai untuk lihat benda yang dekat, yang jauh lah, tetapi dengan keadaan tegak. Jadi soalan sekarang ialah apakah keistimewaan yang penggunaan prisma ini supaya menghasilkan imej yang tegak dalam binocular. Okey, jadi kita lihat bahawa sebenarnya gambar raja dari segi Raja Sina dia hampir sama, binocular dengan teleskop dia hampir sama. Dia melibatkan dua kanta juga. Okey, dia melibatkan dua kanta. Tetapi cuba kita lihat binocular kita lihat binaannya macam ini. Ini binaannya. Okey, kalau kita lihat di sini untuk teleskop, ini ialah kanta mata dia, ini ialah kanta objek. Kalau binocular, kanta objek ada di sini. Inilah, ini semua ni kanta objek. Ini semua kanta objek. Okey, tetapi kita letak mata di sini, ini ialah kanta mata. Kanta mata ialah yang ini, kanta objek ialah di sini. Okey, jadi kanta objek ini, tetapi yang dekat dengan mata ialah kanta mata. Ya, ini kanta objek, ini ialah kanta mata. Okey, baik. Jadi kita nak terangkan sekarang bagaimana kita boleh menghasilkan imej yang tegak. Bagaimana kita boleh hasilkan imej yang tegak pula. Okey, baik. Jadi caranya ialah dengan menggunakan prisma. Jadi objektif pembelajaran kita ialah terangkan bagaimana prisma boleh menghasilkan imej yang tegak. Ya. Okey. Jadi ini pernah keluar dalam SPM 2-3 kali sudah. Jadi caranya ialah ini sebenarnya ialah imej pertama. Imej pertama selepas melalui kanta objek. Cuba lihat balik tentang teleskop astronomi. Jadi sebenarnya ini adalah imej pertama yang terbentuk oleh kanta objek.
Ini ialah image pertama yang dibentuk oleh kanta objek. Jadi ini ialah kanta objek, image pertama. Image pertama yang dihasilkan oleh kanta objek di sini. Cuba kita lihat lintasannya. Jadi terlebih dahulu lihat dia punya orientasi ya ataupun susunan prisma itu. Satu diletak macam ini mengufuk, satu diletak macam ini menegak. Sungguh istimewa. Jadi lukisan ini 3 dimensi, agak susah lah. Itulah sebabnya dalam SPM lukisan ini jarang keluar. Tetapi soalan ini pula keluar. Okey, jadi untuk memahami situasinya, cuba kita lihat. Kalau ini ialah image pertama, dia memang sudah terbalik. Okey, songsang. Kalau saya surihkan lintasan sinar cahaya di hujung ini, anak panah, image pertama ini, saya akan dapati dia masuk prisma, dia mengalami pantulan dalam penuh, sampai permukaan sini dia juga mengalami pantulan dalam penuh. Kemudian dia akan dipantul, pantulan dalam penuh, jadi dia keluar daripada prisma dan memasuki prisma yang satu lagi. Sekali lagi bila dia sampai permukaan ini, dia mengalami pantulan dalam penuh dan dia turun ke bawah. Dan bila dia hentam permukaan yang di bawah ini, juga sekali lagi pantulan dalam penuh. Jadi dia keluar. Itu ialah lintasan sinar cahaya yang saya warnakan merah. Kemudian saya lihat, okey, kepala anak panah di sini. Saya gunakan warna kuning untuk menyurikan lintasan sinar cahaya. Jadi saya boleh lukis macam ini. Yang kuning, pantulan dalam penuh dan keluar daripada prisma. Masuk prisma yang satu lagi, okey, di sini pantulan dalam penuh, turun ke bawah, pantulan dalam penuh dan dia keluar. Jadi cuba lihat, lintasan sinar cahaya macam ini. Bila dia keluar, yang merah di atas, kuning di bawah, asalnya, tetapi sekarang sudah terbalik. Kuning di atas, merah di bawah. Jadi menunjukkan yang image pertama ini, okey, sebenarnya dia akan sinaran cahaya akan melalui prisma, susunan prisma ini. Susunan prisma ini sebenarnya ada di kawasan ini. Okey, susunan prisma ini sebenarnya ada di kawasan sini. Jadi bermaksud image pertama akan dijadikan tegak sebelum sinar cahaya melalui kanta mata. Supaya nanti bila pemerhati tengok, dia walaupun dia tengok melalui kanta ini, sinar cahaya masuk ke dalam mata juga dalam arah ini, tetapi oleh sebab ini sudah terbalik, maka image yang kelihatan pun akan kelihatan terbalik. Bermaksud ini sudah ditegakkanlah, maka image yang kelihatan pun sudah ditegakkan juga. Itulah maksudnya. Okey, so ini ialah image pertama yang dihasilkan oleh kanta objek. Kemudian melalui kanta ini, jadi sistem kanta ini ada dalam kawasan ini. Dan dia menghasilkan sinaran cahaya macam ini yang akan melalui kanta mata. Dan seterusnya bila melalui kanta mata, pemerhati akan terima cahaya-cahaya dan dia akan nampak image yang sama macam ini, tegak dan dibesarkan di infinity. Okey, jadi itulah penerangan ya bagaimana bagaimana prisma menghasilkan image tegak dalam binocular. Okey, jadi di sini kita tidak fokus tentang kanta itulah, walaupun sekarang kita pada topik kanta. Cuma cikgu nak buat extension, lanjutan bahawa kita ada satu alat dengan fungsi yang sama seperti teleskop ini, iaitu binocular, tetapi dia ada kelebihan, dia lebih pendek saiznya sebab sinar cahaya sudah dilipat oleh prisma ini, jadi menyebabkan saiznya dipendekkan. Cikgu dah tunjuk gambar-gambar tadi. Dan yang satu lagi paling penting ialah pemerhati bila lihat melalui binocular, image-nya adalah tegak. Okey, itulah kelebihan binocular. Jadi kalau kita nak terangkan dari segi penerangannya, ini penerangannya. Sinar cahaya memasuki setiap prisma tanpa dipesongkan. Dia masuk sini, dia tak pesong. Masuk, tak pesong. Keluar pun tak pesong. Masuk, tak pesong. Keluar, tak pesong.
Tetapi di dalam setiap prisma, sinar cahaya mengalami 2 kali pantulan dalam penuh. Ya, di dalam setiap prisma 2 kali pantulan dalam penuh. Nah, di sini pantul 1 kali, di sini 1 kali. Kemudian sini 1 kali, 1 kali. Ya, setiap prisma 2 kali. Akibat daripada itu, imej pertama kanta objek yang songsang dijadikan tegak. Jadi imej pertama yang songsang ini akan dijadikan tegak pula. Yang telah songsang akan dijadikan tegak. Dan seterusnya, imej pertama yang tegak akan jadi objek bagi kanta mata. Jadi ini akan dijadikan tegak dan seterusnya berfungsi sebagai objek untuk kanta mata. Okey, jadi kita akan dapati bahawa imej pertama walaupun di sini, tetapi oleh sebab ada susunan prisma di sini, okey, ada susunan prisma di sini, dia boleh menyebabkan imej pertama itu terbentuk, okey, pada satu kedudukan yang lebih ke depan sikit dan seterusnya kanta ini boleh bawa ke depan. Boleh bawa ke depan supaya saiz binocular itu dipendekkan. Ya, cikgu ulang sekali lagi sebab ini ialah imej pertama di sini dengan sinar cahaya dilipatkan macam ini. Imej pertama menjadi macam ini. Jadi imej pertama boleh dipindahkan ke kedudukan yang lebih ke depan sini supaya kanta mata itu boleh datang ke depan sikit dan saiz keseluruhan itu menjadi lebih kecil bagi satu binocular. Jadi, okey ya. Jadi selain daripada, jadi ada 2 kelebihan ya, kena ingat. Satu ialah binocular menggunakan prisma menghasilkan imej yang tegak. Satu lagi, binocular menggunakan susunan prisma ini, saiznya boleh jadi lebih pendek. Ya. Dalam SPM memang gambar ajar ini saya tak tengok, tak jumpalah. Ya, walaupun ada soalan ini soalan SPM, tapi gambar ajar 3 dimensi susah nak lukis. Biasanya dia minta pelajar lukis ini saja, macam ini saja. Okey, pelajar lukis macam ini saja. Jadi ideanya ialah pantulan dalam penuh 2 kali. Tetapi kalau nak lihat betul-betul kesannya sudah ditegakkan, memang ini tak dapat lihatlah. Kamu tengok merah kuning masih sama, seolah-olah tak ada kesan. Tetapi memang kalau lukis 3 dimensi kita nampak kesannya. Merah kuning menjadi kuning merah. Okey, ya, pelajar-pelajar. Jadi lukisan ini mesti tahu juga sebab ini ialah ideanya. Dalam SPM memang ini telah muncul 2 kali, kalau tak silap 2 kali. 3 kali. Sorry, 3 kali sudah. Okey, jadi itu ialah penerangan tentang binocular pelajar-pelajar. Okey, jadi sekarang ada tak apa-apa maklum balas pelajar?